Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini hari Sabtu, hujung minggu anda. Tetapi kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini bersiaran secara langsung untuk anda untuk edisi khas hari ini sebenarnya. Kami bertiga pada pagi ini. Biasanya kalau hujung minggu kita akan lebih santai, pakai lebih santai. Tapi malam ini, hari ini untuk kita menyantuni pilihan raya kecil Dun Pulai dan juga Simpang Renggam hari ini. Ya, betul. Jadi kerana itulah kami bertiga. Tapi untuk bermula secara ini 8 hingga 9.30 pagi kita akan bersama seperti biasa untuk segmen Selamat Pagi Malaysia bersama dengan topik-topik yang menarik. Tapi selepas 9.30 itu baru kita akan mulakan siaran untuk PRK Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram. Keberadaan saya pada hari ini selalunya berdua, tapi hari ini bertiga. Bukan apa, hari ini kita akan bawakan kepada anda perkembangan secara langsung. Saya terus kepada anda untuk pilihan raya kecil bagi Parlimen P161 Pulai dan juga pilihan raya kecil bagi N13 Simpang Jeram. Dan pastinya bermula jam 8 pagi ini bukan setakat Selamat Pagi Malaysia saja bermula, tapi juga pusat pengundian akan mula dibuka bermula jam 8 pagi ini. Kalau kita boleh kongsikan sedikit data kepada penonton pada hari ini untuk Parlimen Pulai sebanyak 47 pusat mengundi dengan 294 saluran akan dibuka pada hari ini. Dan juga untuk PRK bagi N13 Simpang Jeram pula sebanyak 14 pusat mengundi dan juga 68 saluran akan dibuka pada hari ini. Jadi ayo ramai-ramai pengundi yang berdaftar, kita nak war-warkan untuk hadir mengundi pada hari ini. Dan seperti biasa, kepada anda semua yang mengundi, pastikan anda membawa kad pengenalan anda kerana itu adalah satu perkara wajib sebelum anda menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan juga menarik untuk kita lihat sebenarnya di Pulai dan juga Simpang Jeram ini kerana majoriti pengundinya berada pada umur yang masih lagi muda. Kalau di Pulai, majoriti yang paling besar peratusannya adalah yang berumur 21 hingga 39 tahun. Betul. Juga di Simpang Jeram masih lagi berada, orang kata orang muda itu menguasai kuasa undi di kedua-dua kawasan ini. Jadi bagaimana ia akan menterjemahkan keputusan undi pada malam ini, antara perkara menarik yang perlu kita bincangkan pada hari ini. Betul. Dan sebenarnya pola pengundian ini kita akan sama-sama bincang seketika nanti bersama dengan para tetamu kita akan bawakan. Tapi akan bermula segmennya pada jam 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. Kita tak nak ada penonton yang keliru pada pagi ini. Kenapa ada 3 pengacara? Ialah kenapa kita bersara sehingga 10.30 pagi. Jadi anda berterus saksikan kami seperti biasa di RTM Klik, di YouTube, di TikTok, semua platform media sosial semua kami bawakan untuk anda ikuti semua perkembangan kita akan bawakan hari ini. Okey, sebelum kita nak bawakan kepada anda perkembangan semasa di lokasi-lokasi khususnya untuk pilihan raya kecil pada hari ini bagi P161 Pulai dan juga N13 Simpang Jeram, kita terlebih dahulu memberi laluan kepada Ridwan dan Faida untuk berkongsi berkenaan perkembangan semasa dalam negara. Ada beberapa lah untuk kita kongsikan. Terutamanya saya kira sekarang tengah panas di media sosial. Semua orang tahu jelajah Borneo oleh pasangan diraja kita. Hingga menitiskan air mata permaisuri kita. Ini adalah Instagram Istana Negara. Tuanku Permaisuri menitiskan air mata kerana begitu terharu sambutan masyarakat di sana, walaupun hujan masih lagi beratur untuk menunggu ketibaan kedua-dua pasangan diraja ini. Video ini dirakam oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sewaktu dalam perjalanan sempadan daripada Sabah nak ke Sarawak. Di mana dalam perjalanan ini, kalau ikutkan kebiasaannya, mereka akan menurunkan tingkap kereta, melambai dan ialah beramah mesra bersama dengan penduduk di sekitar Sabah. Tetapi malangnya pada hari video ini dirakam, hujan begitu lebat sekali. Jadi ini menyentuh hati Raja Permaisuri Agong di mana mereka tidak sempat untuk bersalaman ataupun menyapa rakyat Sabah yang berada di bawah hujan yang mengendong seorang bayi. Jadi ialah Raja Permaisuri Agong sangat terharu melihat bagaimana semangat rakyat Sabah yang menanti-nantikan kehadiran ialah baginda yang berada ataupun sekarang ini sedang buat lawatan bersempena dengan kembara Kenali Borneo. Selain daripada itu juga, sempat juga kedua-dua pasangan diraja ini singgah ke Brunei. Ini kalau kita lihat di sini, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Jami' Al-Hasanil Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada semalam. Juga turut berangkat pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Jadi keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda di masjid tersebut disambut
Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muttadi Billah dengan barisan kepimpinan Kerajaan Brunei Darussalam. Ya, saya ketibaan mereka lewat malam dalam pukul 11 lebih macam tu. Jadi bayangkan perjalanan yang perlu dilalui setiap hari oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia baginda berdua untuk menyapa ataupun menyantuni rakyat Sabah. Dan pastinya Sri Paduka Baginda berdua kini bersemayam di Bandar Seri Begawan sebelum menyambung perjalanan kembali Kenali Borneo ini ke Bandaraya Miri Sarawak. Jadi kita akan saksikan pula bagaimana sebenarnya sambutan yang diberikan oleh rakyat Sarawak. Ya, jadi itu dia sedikit perkembangan jelajah Borneo oleh kedua-dua pasangan diraja ini, dan pastinya anda boleh mengikuti lagi perkembangannya bukan sahaja di Instagram kami, malah paling senang Instagram Istana Negara. Baiklah. Sedikit okey, sebelum kita pergi ke uji bakat bintang RTM sekarang sedang berlangsung. Tapi ini juga perlawanan besar untuk Malaysia. Perlawanan persahabatan antarabangsa antara Malaysia dengan China. Jadi skrin besar akan ditayangkan dan banyak tempat ini. Ini jadi kalau tak dapat kita tonton secara live, ini tonton secara skrin besar di Perlis, di Kedah ada, di Pulau Pinang, di Batu Maung, di Perak Bulatan Sultan Azlan Shah, di Selangor Aptam Puchong Putrajaya, Dataran Putrajaya Persintiga Malaka, Dataran MB Air Keruh, Johor, Pahang, Terengganu dan banyak lagi kawasan-kawasan lain. Jadi pastikan ambil peluang ini untuk kita sentiasa menyokong pasukan kita untuk berentap di peringkat antarabangsa Malaysia melawan China. Okey, alhamdulillah sekarang ini pasukan Harimau Melaya sudah mencatatkan kedudukan yang baik, ada peningkatan sejak tampuk pemerintahan Harimau Melaya ini dipegang oleh Kim Pan Gon. Setakat ini Malaysia belum lagi kalah dalam mana-mana perlawanan persahabatan yang telah pun dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan agar pertemuan Malaysia dan China ini akan turut membuahkan satu hasil yang positif, kerana kalau dari atas kertas ni kita lihat kedudukannya China lebih baik daripada Malaysia. Betul. Tapi kita tak tahu apakah ialah strategi ataupun kejutan yang akan dipamerkan oleh skuad Harimau Melaya pada petang ini. Jadi sama-sama kita berikan sokongan. Ini kami kongsi pada anda antara skrin besar yang akan ditayangkan di kawasan-kawasan tertentu untuk anda ikuti perlawanan Malaysia menentang China. Okey, selain daripada berita tentang sukan Malaysia melawan China, anda juga kalau berminat untuk menjadi penyanyi, ada bakat untuk menjadi penyanyi, boleh saja sertai sekarang RTM di unit hiburan TV RTM mencari bakat-bakat baru untuk diketengahkan dalam rancangan Bintang RTM. Sekarang berada di Sarawak. Jadi saya pasti orang Borneo ni kebanyakannya show memang dilahir-lahirkan memang sedap suara tu. Bagaimana show? Macam telan mic kan? Saya rasa orang biasa pun kalau kita buka kat TikTok tu nyanyi kadang-kadang Ridwan dekat tepi-tepi pokok dalam rumah kayu ke apa. Ya Allah, sedap betul suaranya. Betul. Bergema kan? Tapi kalau anda ada bakat, jadi hadirkan diri anda untuk sertai Bintang RTM. Uji bakat Bintang RTM, anda boleh sahaja ke Instagram unit hiburan TV, tengok apa details-detailsnya di sana. Cerita juga tentang penyanyi-penyanyi TikTok ni. Ira Milpan, lagu terbaru sekarang juga lahir daripada TikTok. Jadi mungkin anda kalau dah menyanyi di TikTok, bilik air daripada bilik air pergi TikTok. Sekarang jom kita ke industri yang betul, mainstream industri di Kaca TV. Okey, baik, itu perkembangan pagi ini kami sempat kongsikan untuk anda semua. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak topik menarik yang kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Saksikan secara langsung Grandstand PRK Pulai dan Simpang Jeram bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dan analisis keputusan PRK Pulai dan Simpang Jeram pada pukul 8.30 malam. Sabtu 9 September 2023 di saluran berita RTM dan TV1. Ayuh bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan.
Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Langsung Grandstand PRK Pulai dan Simpang Jeram bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dan analisis keputusan PRK Pulai dan Simpang Jeram pada pukul 8.30 malam. Sabtu 9 September 2023 di saluran berita RTM dan TV1. Baiklah, kita teruskan. Selamat pagi Malaysia. Pada hari ini kita akan ke cerita pagi di negeri Sarawak. Masih lagi kita nak kenal Sarawak dalam jelajah siri jelajah Borneo. Kembara jelajah Borneo. Ya, Kembara Kenali Borneo. Hari ini akan memulakan di Sarawak. Jadi di Sarawak, kawasan yang pertama sekali adalah di Miri. Okey. Jadi kita nak tahu perkembangan terkini bersama dengan rakan penyampai Noriza Jauh sudah pun bersedia di sana untuk perkongsiannya. Silakan. Terima kasih rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Cerita Pagi Sarawak pagi ini kita kongsikan program Kembara Kenali Borneo di bahagian Miri. Ya, rombongan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dari Brunei Darussalam dijangka tiba pada Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh pada pukul 11 pagi nanti. Baiklah, untuk mengetahui pengisian program dan juga tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Sri Paduka Baginda berdua di Miri, bersama saya ialah Residen bahagian Miri, Tuan Haji Jamali Haji Busri. Baiklah Tuan, kita terus saja ya. Apakah program ataupun pengisian ataupun tempat yang akan dikunjungi Sri Paduka Baginda berdua di Miri ini nanti Tuan? Terima kasih. Terlebih dahulu kita mengucapkan rasa syukur kerana bumi Miri ini khasnya dan Sarawak amnya akan dikunjungi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bermula pada hari ini 9 hari bulan September dan besok 10 hari bulan September. Dan untuk makluman bersama, di bahagian Miri ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong akan mengunjungi beberapa tempat yang terkenal sebagai kawasan pelancongan di bahagian Miri ini khasnya dan di Sarawak amnya, iaitu seperti berikut. Yang pertama sekali, rombongan akan berada di Miri Handicraft Center selepas tibanya di ICQS Miri, Sungai Tujuh Miri, dan di sana nanti kita akan melihat bagaimana penduduk-penduduk tempatan yang terdiri daripada pelbagai kaum akan meraihkan ketibaan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan rombongan. Sesudah itu rombongan akan bergerak ke Koko Cabana. Di sini pelbagai aktiviti yang kita sediakan untuk menerima kunjungan ini, antaranya ialah aktiviti seperti gerai jualan dan pameran kerap tangan. Di samping itu juga demonstrasi pembuatan batik linut turut diadakan, dan dalam masa yang sama kita juga akan mengadakan aktiviti gotong royong memasak linut di Koko Cabana. Pada sebelah petangnya, rombongan akan bergerak ke Kampung Pengkalan Lutung di Miri. Manakala aktiviti kita di Kampung Pengkalan Lutung akan diiringi dengan pelbagai persembahan seperti tarian tradisional, kemudian
sukan rakyat dan juga aktiviti-aktiviti lain yang telah kita sediakan untuk menerima keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong. Dan pada sebelah esoknya, rombongan akan bergerak ke Pantai Bungai Berkenu Subis Miri, dan sudah tentunya kita telah membuat persiapan yang menarik di sana, dan kita berharap agar ianya akan mendapat satu kesan yang baik kepada masyarakat tempatan khasnya dan masyarakat luar. Jadi apakah harapan Tuan daripada kunjungan pertama Seri Paduka Baginda Berdua ke Miri ini? Ya, terima kasih. Sudah tentu rakyat di bahagian Miri ini khasnya sangat berbesar hati dan teruja dengan kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Sudah tentunya kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong dan rombongan akan membantu mempromosi bahagian Miri ini sebagai suatu bahagian yang menarik di negeri Sarawak ini khasnya, dan juga sudah tentu akan memberi peluang untuk menarik pelancong untuk datang ke Miri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahagian Miri ini terdiri daripada pelbagai etnik yang menggunakan bahasa yang berlainan dan pelbagai budaya. Sudah tentunya kita ingin mempromosikan etnik-etnik yang ada di bahagian Miri ini kepada masyarakat luar. Dan yang terakhir sekali, kunjungan ini sudah tentu memberi kesan dan impak yang baik dan akan diingat oleh masyarakat di bahagian Miri ini khasnya dan di Sarawak amnya. Dan kita mengucapkan selamat datang dan semoga semuanya berjalan dengan lancar seperti mana yang telah kita rencangkan. Ya, Tuan Haji, terima kasih atas perkongsian itu. Ya, baiklah, begitulah tadi perkongsian cerita pagi Sarawak kita pada hari ini. Kita berharap dan kita yakin, saya yakin bahawa penduduk di Miri ini tidak sabar-sabar lagi ya untuk bersua muka dengan Seri Paduka Baginda Berdua. Oleh itu, kita kembali kepada rakan di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Noriza Jau. Saya yakin bukan penduduk di Sarawak saja, malah kami yang berada di Semenanjung juga ternanti-nanti sebenarnya video dan juga sebarang live yang akan dikongsikan oleh penduduk Miri bersama dengan Kembara Kenali Borneo untuk kali ini yang akan bermula di Sarawak, di mana lokasi pertamanya adalah di Miri. Kalau di Sabah banyak gelagat yang mencuit hati, bagaimana pula di Sarawak, sama-sama kita nantikan nanti. Okey, baik, untuk topik pertama hari ini di Siasat Pagi Malaysia. Topik menarik juga, kita nak bercakap berkenaan dengan topik scam. Kita nak berikan kesedaran kepada anda semua sebab scam ini dia sentiasa ada dalam masyarakat kita dan MO-nya, modus operandi sentiasa berbeza. Tapi sekarang ini yang paling banyak ataupun kerap adalah di aplikasi dalam talian seperti Telegram dan sebagainya. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut bagaimana sebenarnya kesedaran ini kita boleh sampaikan untuk anda semua. Hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Encik Ahmad Faizal Zulkifli, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Digital Malaysia, juga Muhammad Zul Fahmi Roslan, Ketua Keselamatan Cyber Yayasan Digital Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum. Okey, baik, kita nak bercerita berkenaan scam ini. Barangkali Cik Faizal boleh kongsikan terlebih dahulu apa antara peranan yang dimainkan oleh Yayasan Digital Malaysia untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai tentang kegiatan scam. Okey, terima kasih Syul. Dalam peranan Yayasan Digital dalam orang kata kempen untuk reach out kepada masyarakat, sebenarnya kita pun sedang berjalan pun satu program namanya Jom Digital. Antara komponen dalam Jom Digital itu adalah kempen kesedaran keselamatan cyber. Cuma sekarang kita menjurus ke arah anti-scammers, dan terbaru juga kita telah dijemput untuk menyertai gabungan bertindak anti-scam kebangsaan yang terdiri daripada PDRM, Bank Negara, MCMC, semua entiti yang terlibat yang baru diadakan di Sarawak lah. Jadi untuk program Jom Digital pula, kita akan programnya melibatkan orang kata beberapa entiti juga macam MCMC, PDRM dan sebagainya, yang mana kempen tu kita reach out terus kepada golongan sasar ataupun masyarakat umumnya, seperti kita buat dalam kelompok yang besar.
kita buat dalam bentuk simulasi yang mana audiens ni sama ada ketua-ketua komuniti itu sendiri ataupun golongan-golongan tertentu seperti pelajar dan sebagainya lah. Itu antara sebahagian peranan Yayasan Digital Malaysia untuk dalam kempen kesedaran keselamatan cyber dan juga anti-scam ni. Dalam masa yang sama juga kita juga berusahalah daripada sudut-sudut angle yang lain ataupun berkolaborasi dengan beberapa pihak lain juga untuk mengembangkan dari sudut kempen kesedaran keselamatan cyber secara umumnya, sebab scam tu sebahagian saja daripada isu keselamatan cyber. Dia kalau isu keselamatan cyber tu dia lagi besar sebenarnya skopnya masuklah sampai ke dasar dan sebagainya, tapi kita tak adalah sebagai pengupas dasar, tidaklah. Itu peranan kita lebih kepada melibatkan komuniti, masyarakat dan sebagainya. Okey, Fahmi selaku ketua keselamatan cyber, bagaimana setakat ini kata perkembangan ataupun situasi terkini scam, aktiviti-aktiviti scam di Malaysia? Okey, untuk aktiviti di Malaysia, basically yang terbarulah kami lihat di Telegram lah paling banyak user ataupun pengguna paling ramai terkena. Terutamanya bila kita minta attacker ataupun orang yang buat ni, dia mintaannya pada OTP, kod apa semua untuk dia berlakon seolah-olah dia memiliki akaun tu, minta duit dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Itu yang kebanyakan yang berlaku lah. So ada beberapa teknik macam sebelum ni, ada dari sudut kita ada orang mesej kita dekat Telegram apa semua, dia minta screenshot padahal kita bagi nombor kod TAC tu dekat Telegram. Tapi yang terbaru yang kami jumpa, yang kami lihat, kebanyakannya dia buat satu website untuk phishing. Lepas tu dia minta nombor telefon, and then terus kepada OTP dan password Telegram tu sendiri. Macam-macam cara lah. Okey, so untuk demo pun kita ada buat sebenarnya. Ada demo. Okey, pagi ni kita nak bagi demo sikit macam mana sebenarnya kegiatan-kegiatan scam ni boleh berlaku. Jadi untuk penonton anda semua yang sekarang ni belum mempunyai pengalaman kena scam, kita nak kongsi sikit macam mana tu? Macam hari tu Shu dah pernah kena sekejap kan dengan Terence kan. Dengan Terence. Cuma yang tu berkenaan dengan scam, kita kata phishing biasa ya. Cuma kali ni kita buat phishing tapi lebih kepada Telegram. Okey, tapi sebelum tu apa phishing ni sebenarnya? Kita takut penonton kita tak tahu kan ni term digital ni kan. Phishing ni adalah satu term ataupun satu word yang sebenarnya adalah yang orang kata apa, dia punya maksudnya adalah penipuan. Okey, penipuan melalui apa dan sebagainya lah. So kalau phishing ni sebenarnya adalah satu penipuan untuk mendapatkan sesuatu, umpamanya data dan sebagainya lah. Kira dia memancing data in a way maksudnya. Kita tak perasan kita bagi data tu pada orang lain. Tu kena pancing itu maksudnya. Pancing lah. Kamera. Salah satu teknik lah sebenarnya. Okey, kita nak demo sikit macam mana phishing itu boleh berlaku tanpa kita sedari apabila kita menggunakan media sosial ataupun alam maya ataupun sebarang aplikasi dalam talian yang digunakan. Okey, di laptop ni, di komputer riba ini ada QR code di depan ni tu. Okey, ni antara teknik-teknik phishing. Tapi ada logo Telegram kat situ. Ni contoh je lah. Contoh. Okay, saya akan bagi dekat Shu handphone saya ni. kena buat. Okey. Yeah. Ni kononnya telefon saya lah. Nanti kata kami ni pula kan. Shu yang buat. Okey, telefon ni kita dah buka di skrinnya untuk mengimbas QR code yang dipaparkan di komputer riba tersebut. Okey, ini antara bentuk-bentuk phishing lah. Kononnya dia, okey, saya nak minta data-data ke apa, kita pun scan. Betul lah? Okay, kita pun scan. Lepas tu kita scan, alamak tak sampai. Jauh pula set ni, kita dekat sikit. Okey, kita scan ni. Kenapa dia macam tak keluar? Tak keluar. Okay. Cuba tengok jap. Okey. Maaf lagi, teknologi memang akan ada. Bisa macam ni. Okey, kita nak bagi demo sebenarnya. Kalau tak QR pun kita tekan ni. Okey. So exactly macam Telegram kan. Bantuan laptop Rahmah. Kalau yang tak maklum nanti mesti akan tekan ni kan. Okey, join group lah. Tekan join group, okey. Nampak tak skrin ni? Tadi saya scan QR code, lepas tu dia keluar skrin ni. So kalau kita sebagai pengguna, kita akan tekanlah join group kan, kata ada bantuan laptop Rahmah. Kita pun tekan join group. Okey, dia akan keluar. Kita kena masukkan data-data ni lah. Masukkan nombor telefon. Mana ni? Katalah nombor telefon apa-apa Syuk. Okey, nombor telefon kejap Boleh baik. Okey, lepas tu dia keluar kod pula. Kalau lepas kita masuk nombor telefon, dia akan hantar OTP kepada kita punya
SMS kan. So bila kita dapat OTP, sebab sistem ini agak canggih sikit. Phishing dia tu dah hantar shoot terus pergi ke server Telegram. So kita akan dapat OTP. So dia akan minta pula OTP dekat screen phishing ni. Okey, so kita akan masukkan kod OTP tu. Cuba Syu masukkanlah contoh Masukkan apa-apa je. Okay, so saya masukkan ni. Apa ke kan? 1, 2, 3. Saya masukkan contoh apa-apa pun nombor OTP. Okey. OTP ni selalunya pengguna telefon tu lah nombornya yang didaftar tu lah akan dapat kan? Ya, betul. Okey, ada loading sikit kat sini. Okey. So, sebenarnya loading tu dia part of tak ada apa dah pun. Oh, ya ke? Okey, dia akan keluar sama ada skrin lain dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapat di pihak attackers, okey. Kita dah dapat nombor. Dah dapat dah. Nombor dengan apa yang Syu masuk tadi kita dah dapat dah. So, tadi masukkan nombor 1, 2, 3. Nombor telefon. Dia beritahu. Ada nampak dah dekat sini. Dia akan bagi satu notification dekat kita punya Telegram. Tapi ni Telegram hacker tu lah kan? Ya, Scammer tu lah kan? Telegram yang kita hijack yang Syu punya dari sini, Telegram maklumatnya. Ibarat Telegram ni Syu punya. So bila kita dah dapat OTP tadi, kita akan cuba login dan kita take over you punya. Oh, so dia dapat login account Telegram sebab saya. Tadi asal permulaan kita masukkan nombor telefon. So nombor telefon akan masuk ke sini dulu. Lepas tu kita pula sebagai attacker, kita akan try login akaun dia, akan dapat satu TAC kod tu. So kod tu nanti akan masukkan balik, kita akan dapat pula TAC kat sini. Bahaya kan? Macam mana kita nak tahu? Sebab kita tengok laman yang dipaparkan tadi kan, memang sama sebab macam. Dia punya implikasi daripada scam Telegram ni, selalu MO-nya, dia ada beberapa lah. Antaranya yang hotnya adalah apabila dia dapat hijack ataupun dia dapat take over akaun mangsa tersebut, apa yang berlaku, mereka akan buka semua list kontak dalam Telegram kita. Dia akan start message bagi tahu nak pinjam duit sekejap ataupun saya pernah dapat lah rasa message macam tu ada macam selalu kawan. daripada rakan kita sendiri. Kan? Kata nak pinjam duit. So kita macam kenapa ni? Dia kata pagi besok nak bayar balik. Itu MO biasa. Dan biasa dia buat waktu malam atau petang nak ke malam whereby bank dah tutup. Dia kata ataupun dia kata ada benda dia nak bayar sekejap. Boleh tak tolong transfer duit kat akaun ni, dia kata. Sebab kita kadang-kadang kita argue, mana akaun you? Kalau you nak pinjam duit kan, selalu dia akan cakap dia ada benda dia nak bayar, boleh dia punya akaun ada problem sekejap, boleh tak you bayar dulu, pagi esok I bayar dekat you balik. Itu MO biasa dia buat. Itu yang normal lah. Kebiasaannya. Dan dia gunakan pula sebab kita di Telegram bukan macam WhatsApp. Sebab Telegram kita dah sync kontak semua sekali. So ada nombor-nombor yang kita dah save dalam Telegram. Which is dia just pilih je semua kontak yang ada dalam Telegram kita. Tapi kadang-kadang boleh kantoi juga tau. Macam contohlah kita dah 2-3 tahun tak berhubung dengan individu tertentu ni. Tiba datang minta duit. Itu dah suspicious kan? Betul. Macam kenapa tiba-tiba datang minta bantuan ke apa semua. Padahal orang tu kedudukannya barangkali lagi tinggi daripada kita kan. Minta duit dan sebagainya. Kalau ikutkan social normnya macam itulah kan. Tak logik kan? Kalau terdetik tak logik macam mana tu? Kalau dah contoh dah tertekan. Dia bila kita dapat message yang sebegitu simple aja, call terus. Call terus. Call individu tersebut. Yes. Tak kisah pukul berapa. Kalau maksudnya dia message kita, maksud dia belum tidur. Okay. Kalau dia tiba-tiba dia angkat pun suara macam baru bangun tidur kan, cakap for sure ni memang confirm. Tapi kalau call tu kan masuk panggilan ke kita owner. Kita call normal. Call normal. Okey. Call normal. Jangan kita call Telegram balik ke apa ke. Even tu kalau kita call Telegram kadang-kadang orang tak jawab pun. Sebab suara dah tentu lain kan. Umpama kata dia pakai macam Syu, ada kawan perempuan, dia dah hijack akaun rakan perempuan Syu tu. And then dia message Syu, kalau dia tu lelaki, scammer tu lelaki, takkan dia nak jawab phone tu dah tentu suaranya lain kan. So kita call biasa normal, definitely akan pergi kepada tuan punya yang betul rakan kita. So yang ni kebanyakan yang banyak berlaku lah. Kalau sebelum ni mungkin dia pakai nombor apa-apa, dia kata dia rakan kita. Lepas tu dia kata dia tukar nombor sekejap ke atau pinjam handphone orang ke. Itu biasa, tapi kita dah boleh tengok nombor dah lain. Tapi ni kalau Telegram tu kawan kita sendiri. Dia pakai identiti kita sendiri. Ya. Maksudnya dia pakai identiti yang legit supaya nak menipu orang yang ada lah kan. Betul. Okey, itu je kesempatan yang ada pagi kita nak kongsi berkenaan dengan scam ni. Terima kasih Cik Fazal dan juga Fahmi bersama kita hari ini untuk berkongsi dan juga memberikan kesedaran lah kepada para penonton kita hari ini bagaimana sebenarnya scam ini boleh berlaku di aplikasi Telegram. Kita nak ke Ridwan seterusnya pada pagi ini untuk segmen SPM Sana Sini. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak Syahidah. Jadi untuk SPM Sana Sini ada 3 berita untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Mungkin anda salah seorang peminat untuk mendapatkan nombor khusus kepada kereta anda. Yang mana JPJ merekodkan lebih 20 juta ringgit hasil kutipan keseluruhan bagi bidaan nombor pendaftaran istimewa
M sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Kenyataan JPJ memaklumkan nombor pendaftaran M1M merupakan paling tinggi di bida dengan nilaian RM622,000, manakala M5M berada di tempat kedua tertinggi dengan harga RM500,000. Jumlah penyertaan keseluruhan pembida siri ini adalah sebanyak 25,033 individu dan sejumlah 6,872 pembida telah berjaya memenangi nombor pendaftaran masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Celcom Digi Berhad dan syarikat berpengkalan di Korea yang pakar dalam industri teknologi realiti lanjutan XR, Vernic. Usaha akan memacu penggunaan 5G di Malaysia dalam aplikasi Metaverse. Sambungan internet dalam kalangan pengguna dan pemain industri serta institusi pendidikan. Mengulas mengenai kerjasama itu, Fahmi menyatakan penggunaan teknologi tersebut akan mengubah kaedah pembelajaran di universiti kepada pembelajaran berasaskan pengalaman, khususnya dalam bidang kesihatan, kejuruteraan minyak dan gas, robotik serta keselamatan cyber. Kedua-dua organisasi akan bekerjasama untuk mencipta penyelesaian berasaskan AI selain memanfaatkan platform Metaverse merentasi pelbagai segmen pembelajaran. Kadar pengangguran berkurang. Bilangan penganggur terus catat penurunan kepada 3.4% atau 579,200 orang pada Julai tahun ini. Ini menjadikan jumlah tenaga buruh pada Julai 2023 naik kepada 16.91 juta orang berbanding 16.89 juta orang pada Jun tahun sama. Sementara kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 24 tahun turun kepada 10.9%. Dengan bilangan penganggur belia seramai 311,200 orang. Dari segi sektor ekonomi pula, sektor perkhidmatan terus mencatatkan peningkatan bilangan penduduk bekerja, terutamanya dalam aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman, perdagangan borong dan juga runcit serta pendidikan. Baiklah, itu 3 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua. Baiklah, untuk kita meneruskan Selamat Pagi Malaysia edisi khas pada hari ini, saya serahkan kepada Munawar Azmi untuk kita melihat perkembangan yang berlaku di lokasi-lokasi pengundian di Parlimen P161 Pulai dan juga di N13 Simpang Jeram. Munawar, silakan. Ya, benar tu Ridwan. Sekarang ini pukul 8.32 pagi, bermakna setengah jam telah pun bermula ataupun pintu pusat mengundi telah pun dibuka untuk masyarakat ataupun pengundi yang mendaftar seperti mana yang telah dikemas kini oleh SPR. Seperti yang kita sedia maklum, data yang ingin kita kongsikan kepada anda bagi jumlah pengundi seketika nanti akan kita bawakan berdasarkan daripada pelapor-pelapor kita yang sudah pun bersedia pada ketika ini untuk memberikan gambaran awal bagi pilihan raya kecil P161 Parlimen Pulai dan juga bagi N13 Simpang Jeram. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di sana, Audi Muhammad Noor. Ya, Munawar. Sekarang ini saya berada di bangunan Sultan Iskandar, di Immigration bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru ini bermula jam 7 pagi tadi untuk melihat sendiri keadaan semasa keluar masuk Malaysia Singapura. Dan hari ini saya tak keseorangan, pagi ini saya tak keseorangan. Saya bersama dengan Timbalan Ketua Immigration Pejabat Immigration bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru, Puan Bimala Ramalingam. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Puan, boleh tak cerita sikit keadaan semasa trafik di bangunan Sultan Iskandar Immigration sini? Okay, kalau kita lihat sekarang lokasi yang kami berada di sini adalah Dewan Bas Masuk di bangunan Sultan Iskandar, di mana bangunan ini adalah Dewan ini sendiri menyumbang 42% daripada jumlah pergerakan di pintu masuk darat ini. Kalau pemandangan kat belakang ni, kita dah ada pergerakan pelawat masuk daripada Woodlands Checkpoint, di mana sehari purata untuk bangunan dan Dewan kini adalah 100,000.
Dan semalam kita dah terima 50,000 warga negara Malaysia telah dimasuk dan juga kita anggapan juga anggaran akan meningkat untuk Malaysia untuk masuk ke Malaysia hari ini disebabkan ada PRK. Okey, dan juga persediaan kami adalah kita telah membuka semua kaunter di pintu masuk darat ini CIQ-BSI untuk melancarkan pemeriksaan imigresen dan juga melancarkan pergerakan masuk untuk Malaysia dan juga bukan warga negara Malaysia untuk urusan-urusan yang masing-masing. Dan kaunter hari ini adalah kita di Dewan Bas ini kita telah membuka 18 kaunter manual yang secara penuh dan juga 20 autogate untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara Singapura. Okey Puan, baiklah. So, ada tak Puan nak bagi pesanan kepada yang tinggal di Singapura, untuk pulang ke Malaysia untuk buat undian untuk Parlimen Pulai P161 Pilihan Raya Kecil pada hari ini, dan ada apa pesanan Puan? Okey, untuk melancarkan untuk urusan pengundian pagi ini, mereka telah memasuki dah mula sejak pukul 6.30. Kalau menggunakan kenderaan kereta, pergerakan seawal-awal 5 pagi kita dah terima aliran masuk, dan juga Dewan Bas masuk sendiri. Kalau kita tengok pemandangan di situasi di belakang ni, pukul 7.30 dah mula pergerakan. So rancanglah perjalanan anda untuk melancarkan proses untuk keluar dengan masuk Malaysia, dan juga apa-apa dokumentasi perlu prepare untuk yang pemeriksaan ni, mohonlah prepare secara awal-awal tanpa ada apa-apa halangan masa keluar dengan masuk Malaysia. Okey, baik, terima kasih Puan kerana sudah meluangkan masa pada pagi ini. Dan pada anda semua yang ingin keluar mengundi di Parlimen Pulai P161 tu, Parlimen Pulai P161, keluar undi awal untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan kesesakan di tempat mengundi yang telah dipilih. Dan baiklah, sekian saja perkongsian saya di bangunan Immigration Bangunan Sultan Iskandar BSI Johor Bahru ni. Kita bersama dengan Erwin yang berada di lokasi di sana. Baik, terima kasih Audi. Saya kini berada di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Taman Perling bagi membawakan perkembangan terkini proses pengundian bagi P161 Pulai. Jadi sekarang jam menunjukkan 8.30 pagi, sudah hampir setengah jam sejak pusat pengundian ini beroperasi. Dan apa yang saya boleh lihat pagi tadi, pengundi-pengundi sudah pun mula memasuki pekarangan tempat mengundi ini sejak pukul 7.50 pagi. Dengan anggaran pada ketika ini lebih 50 orang yang rata-rata terdiri daripada golongan berumur. Dan mereka telah beratur di luar pusat pengundian ini sejak seawal 7.15 pagi. Dan setakat ini proses pengundian berjalan dengan lancar, tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku. Dan berkenaan dengan cuaca, hari ini cuaca cerah, berbeza dengan ramalan cuaca yang diumumkan semalam, di mana semalam menyatakan hari ini akan hujan pada pagi ini. Namun kita tengok hari ini cerah. Dan di sini secara keseluruhan terdapat 5,186 pengundi berdaftar melibatkan 9 saluran mengundi di sini. Jadi saya akan terus berada di sini bagi membawakan perkembangan terkini proses hari pengundian di pusat pengundian ini. Sekian laporan saya dari P161 Pulai yang sahih di RTM. Baik, terima kasih sahabat-sahabat pelapor kita, Audi Muhammad Noor yang bertempat di bangunan Immigration Sultan Iskandar Johor Bahru, dan juga Irwan Zaib yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Taman Perling Johor Bahru. Seperti yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat pelapor kita, alhamdulillah sebagai contoh di bangunan Immigration, aliran trafik pengunjung berjalan dengan lancar pada ketika ini. Begitu juga situasi di Sekolah Kebangsaan Taman Perling Johor Bahru yang merupakan salah satu tempat mengundi di antara 47 pusat mengundi secara keseluruhan bagi Parlimen P161 Pulai. Alhamdulillah, kita harapkan segalanya berjalan lancar untuk hari ini bagi membolehkan seluruh pengundi berdaftar pada hari ini dapat turun mengundi, dan khususnya untuk kita menentukan demokrasi, iaitu mencerminkan kuasa dan juga peranan rakyat dalam menentukan hala tuju demokrasi dan juga melengkapkan keseluruhan bagi Parlimen dan juga Dewan Negeri Johor. Dan
seperti yang kami war-warkan kepada anda, pada kes ini telah pun bermula proses pengundian pada hari ini. Dan untuk makluman anda juga, bagi pilihan raya kecil P161 Pulai pada hari ini akan memperlihatkan 165,509 pengundi, manakala bagi PRKN13 Simpang Jeram Johor pula akan memperlihatkan 40,300 pengundi berdaftar. Dan sekarang ini kita akan terus sahaja bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia, Taufik Salimin, dan juga seterusnya bersama dengan Grace Aisyah Senayan. Silakan. Terima kasih Munawar di Angkasa Puri. Baik, hari ini 165,509 pengundi ataupun daftar pemilih bakal keluar menunaikan tanggungjawab mereka bagi memilih wakil rakyat baharu menggantikan penyandangnya iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia 23 Julai lalu. Baik, ini situasi semasa yang saya boleh kongsikan di Sekolah Kebangsaan Seri Melati yang mana di sini ada 7 saluran mengundi dibuka yang yang membolehkan kira-kira 3,921 pengundi akan membuat perhitungan ataupun keluar memilih wakil rakyat baru mereka di sini. Dan sebenarnya ketika ini kami juga petugas media sedang menunggu calon iaitu calon amanah daripada Pakatan Harapan yang akan tiba di sini pada pukul 8.50 pagi nanti, dijangka 8.50 pagi tadi untuk keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi bagi Parlimen P161 Pulai. Baik, petugas media yang dekat sini sudah pun berada di sini sejak pukul 6.45 pagi tadi. Memang melihat situasi di sini terkawal, pasukan polis juga membantu memastikan kelancaran proses pengundian di sini. Dan tadi kira-kira pukul 7.20 pagi tadi semua petugas SPR dan juga polis sudah melakukan persiapan dan mereka sebenarnya sedang giat lagi untuk memastikan kelancaran proses di sini, memandangkan keadaan di sini ataupun di pusat mengundi ini merupakan antara pusat mengundi yang memiliki jumlah pengundi yang ramai untuk kali ini. Baik, untuk perkembangan semasa di sini juga, alhamdulillah cuaca dilaporkan baik setakat ini dan kita mengharapkan agar cuaca ini berterusan sehingga ke petang nanti, dan berbaki lagi 8 jam lebih ini kita mengharapkan agar lebih ramai lagi pengundi di sini untuk keluar mengundi. Dan pada anda semua yang masih lagi berada di rumah ataupun yang masih lagi berlega-lega di kawasan ini, kerana di hadapan saya ini ada terdapat gerai-gerai makanan, jadi mereka sedang bersarapan, diharapkan dapat menunaikan tanggungjawab anda segera kerana kita hendak memastikan segala kelancaran proses di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Seri Melati ini. Dan sekarang ini jika juru kamera boleh melihat, boleh membawakan sikit perkembangan semasa di sini, ada pengundi-pengundi warga emas yang baru tiba dari di atas ini dan sedang turun ke bawah dan akan dibantu oleh petugas-petugas SPR, manakala mereka antara OKU yang memerlukan bantuan kerusi roda di sini. Baik, keadaan di sini terkawal dan kita akan memastikan segala perjalanan pengundian di sini juga lancar. Dan tadi di sini pun Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara juga sudah membuat tinjauan di sini untuk memastikan segala aspek keselamatan dipatuhi, termasuk petugas-petugas media yang berada di sini kita perlu mematuhi arahan yang ditetapkan oleh petugas SPR. Jadi ini saja dapat saya kongsikan untuk laporan semasa di SK Seri Melati. Laporan seterusnya akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Terus bersama RTM, dapatkan info yang sahih, hashtag yang sahih di RTM. Kembali ke Grace, kita nak melihat suasana di Muar pula di Simpang Jeram. Silakan Grace. Dengan segala persediaan dalam menghadapi hari mengundi bagi PRK Dewan Negeri Simpang Jeram pagi ini termasuk membantu kelancaran aliran trafik sepanjang tempoh waktu mengundi. Saya juga telah membuat tinjauan di beberapa buah sekolah yang menjadi pusat mengundi bagi kawasan Simpang Jeram sejak 7 pagi tadi, terutamanya melibatkan jumlah pengundi yang paling ramai iaitu di pusat mengundi Sekolah Agama Tun Dr. Ismail ini, yang mana seramai 5,571 pengundi di sekolah ini. Begitu juga di Jalan Haji Abdullah menuju ke pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2, aliran trafik berjalan lancar dan pihak polis mengawal lalu lintas sekitar kawasan pusat mengundi.
Di pusat pengundian Kolej Vocational Muar juga lancar dengan bantuan seramai 16 anggota polis PDRM dan 2 anggota trafik serta 2 anggota rela. Dan hasil tinjauan sehingga 8 pagi tadi mendapati trafik di beberapa laluan perlahan. Bagaimanapun tiada kesesakan yang berlaku. Ada juga pengundi yang terpaksa parking sejauh 200 meter untuk menuju ke pusat mengundi. Pemerhatian saya juga mendapati tiada gangguan aliran trafik seperti kerja-kerja penyelenggaraan dan juga pembinaan berlaku di sepanjang lebuh raya. Saya difahamkan seramai 711 anggota polis yang termasuk bantuan sumber manusia dari Tangkak, Segamat Batu Pahat dan juga APK Johor ditugaskan dalam mengawal keselamatan dan kelancaran lalu lintas hari ini. Anggota polis dan rela juga ditempatkan di beberapa lokasi jalan utama dan pusat mengundi. Saya sempat berbual dengan beberapa anggota polis yang bertugas di pusat mengundi. Mereka memulakan waktu bertugas awal 4 pagi tadi dan mereka menjaga 50 meter daripada tempat pusat mengundi ini untuk memudahkan warga emas ataupun OKU memasuki tempat mengundi dan juga menghalang mana-mana pengundi yang memakai baju lambang parti untuk memasuki ke pusat mengundi. Saya kira itu saja laporan saya ketika ini. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Munawar. Silakan. Baik, terima kasih Grace Aisyah Kedayan dan juga Taufik Salimin atas perkembangan semasa yang dikongsikan bersama kita berkenaan dengan situasi semasa di pusat-pusat mengundi bagi Parlimen P161 Pulai pada ketika ini. Dan sudah pasti penonton, kami ingin war-warkan kepada anda untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan anda perlu keluar mengundi kalau boleh mengikut waktu yang digalakkan melalui aplikasi MySPR Semak. Dan ini sudah pasti untuk memastikan kelancaran bagi hari pengundian pada hari ini. Dan sekarang ini kita akan terus saja bersama dengan Ridwan untuk perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari Suhakam pada 9 September nanti. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak Munawar. Betul, Suhakam pada tahun ini telah pun menyambut ulang tahun yang ke-24. Jadi hari Suhakam disambut pada 9 September setiap tahun bagi mengingati penubuhan Suhakam melalui pewartaan Akta 597 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Jadi untuk kita memanjangkan perkara ini, saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan tetamu di studio pada hari ini, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, iaitu Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Datuk. Terima kasih. Datuk, 24 tahun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Malaysia ini. Jadi disambut pada 9 September pada hari ini. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit latar belakang sepanjang 24 tahun penubuhannya di Malaysia ini. Datuk, silakan. Terima kasih. Sebenarnya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ini telah ditubuhkan melalui Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan sebenarnya akta ini kalau mengikut tarikhnya pada hari ini dah 24 tahunlah kita ditubuhkan. Dan apa yang kita maksudkan dengan hak asasi manusia ini ialah hak kebebasan asas sebagaimana yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Kita kena ingat juga dalam perlembagaan kita, undang-undang yang tertinggi di Malaysia, akta ini, dalam perlembagaan kita ada perkara mengenai hak asasi manusia dan antara perkara 5 sampai perkara 13. Jadi berasaskan itu Suhakam ini ada 4 fungsi utama yang ada dalam akta, dinyatakan dalam akta. Fungsi utama Suhakam ialah yang pertama, kita menasihatkan kerajaan dalam semua hal ehwal yang melibatkan hak asasi manusia. Katalah nak buat undang-undang, kalau ada perkara-perkara yang melibatkan hak asasi manusia, kita memberi nasihat. Dan juga kalau ada pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan oleh agensi kerajaan dan sebagainya, dalam siasatan kita membuat laporan dan kita juga menasihatkan kerajaan supaya perkara-perkara itu dapat diatasi. Yang kedua ialah kita ada mempunyai fungsi mengenai aduan dan pemantauan. Jadi di sinilah tugas utama kita ialah melihat kepada tempat-tempat tahanan dan mendengar aduan daripada rakyat mengenai pencabulan hak asasi manusia. Yang ketiga ialah kita juga menasihatkan kerajaan untuk menandatangani treaty-treaty
antarabangsa lah. Mana yang belum kita tanda tangan. Kita dah tanda tangan 3 Presido, kita Konvensyen Hak Kanak-kanak dan juga Konvensyen mengenai orang kurang upaya. SIDO ni tadi ialah konvensyen mengenai pelupusan hak diskriminasi terhadap wanita. Dan yang fungsi kita yang keempat ialah promosi dan pendidikan, di mana kita bertanggungjawab untuk meneruskan usaha untuk memperkenalkan apa dia hak asasi, kenapa orang perlu kepada hak asasi manusia, dan kemudiannya memastikan rakyat tahu di mana kalau ada pencabulan hak asasi mereka boleh datang mengadu kepada. Datuk, apa pencapaian selama 24 tahun? Terutamanya apabila kita melihat suara Suhakam ini diangkat bukan saja di peringkat nasional, malah di peringkat antarabangsa, kerana kita nak juga melihat pencapaian kita ini diiktiraf di peringkat antarabangsa, terutamanya di PBB, di peringkat PBB. Saya rasa pencapaian kita yang paling penting ialah kita telah mencapai status akreditasi A. Kita dapat pangkat A lah dalam akreditasi yang dibuat oleh Global Alliance mengenai institusi hak asasi manusia di dunia. Jadi kami diakreditasi pada tahun 2021 dan kita mendapat A, maknanya kita memenuhi semua keperluan terhadap standard minimum mengenai hak asasi manusia. Itu bagi saya adalah pencapaian yang sangat baiklah. Selain daripada itu, kita di peringkat antarabangsa kita ada mekanisme hak asasi manusia di mana kita setiap tahun kita pergi kepada UPR, apa yang disebut Majlis Hak Asasi Manusia Penilaian Berkala Sejagat. Badan-badan treaty dan pelapor khas memainkan peranan dalam memastikan accountability negara. Jadi bila kita pergi UPR setiap 2 tahun tu, kita melaporkan apa yang kita dah buat, apa pencapaian negara dan sebagainya. Kita juga ada dari masa ke semasa, kerana kita telah menandatangani 3 konvensyen yang saya sebut tadi. So kita menghantar laporan, kita perlu menghantar laporan, dan Suhakam sentiasa menghantar apa yang kita panggil kita nak sebut alternatif pun taklah, tetapi laporan dari pihak kita tu memang kita ada. Suhakam juga terus menyokong dan melaksanakan tindakan membantu Malaysia menyertai baki treaty antarabangsa. Maknanya kalau yang kita belum tanda tangan, kita terus membuat promosi, membuat kesedaran supaya ini adalah treaty-treaty yang patut kita tanda tangan. Datuk, mungkin sebelum celah, apakah treaty-treaty yang patut anda juga diperjuangkan sekarang untuk ditandatangani oleh Malaysia? Saya rasa antaranya yang kontroversi suatu masa dulu macam ICERT, treaty juga angket United Nations mengenai torture dan sebagainya, itu pelarian, UNCHR tu memang kita tak pernah menandatangani konvensyen ataupun treaty mengenai pelarian, tetapi kita menerima pelarian dan kita dari masa ke semasa merasakan dan kita mengikut peraturan tu sebenarnya. Dan saya tak nampak kenapa kita tidak mengambil sikap bahawa lebih baik kita tanda tangan dan memastikan kita mendapat bagi saya markah lah, dan mendapat pandangan yang tinggi di pihak bangsa-bangsa bersatu. Jadi itu saya rasa antara isu yang saya rasa kita sebagai di Suhakam sejak 24 tahun ni, saya rasa kita sentiasa menasihatkan kerajaan. Ini adalah treaty-treaty yang membolehkan kita dipandang oleh masyarakat antarabangsa. Dan kalau kita lihat juga, kita mendapat menjadi suara di Human Rights Council. Jadi itu saya rasa adalah pencapaian secara tidak langsung di pihak Suhakam. Jadi kalau ikutkan antara data yang dapat saya pick up sedikit, Suhakam akan menyertai pameran bersempena dengan Refugee Festival 2023. Bagaimana isu-isu sebegini diangkat oleh pihak Suhakam, terutamanya dengan isu refugee tadilah? Ya. Dari segi refugee, saya rasa kita memang kita mengambil bahagian. Sebenarnya bukan saja Refugee Festival, mana-mana program yang ada di Malaysia ini, kita akan sentiasa mengambil bahagian. Kita tak pernah kalau mereka menulis surat, dia kata sila buka booth untuk pameran, kita buat. Even sampai ke festival yang diwujudkan oleh bukan saja pelarian tetapi oleh NGO, kita sentiasa mengambil bahagian. Jadi dari segi pelarian ni,
kita sangat mengambil berat isu-isu pelarian kerana mereka ini adalah orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan mereka sedang menunggu tempat untuk pergi ke negara lain. Dan buat masa ini kerana kita tidak menandatangani treaty tersebut, kita hanya ada SOP daripada Majlis Keselamatan Negara, ya. Dan itu saya rasa adalah perkara yang sangat penting perlu dilaksanakan. Dan baru-baru ini saya juga pernah memberikan ketah kerja dalam bengkel di MKN, dan bagaimana kita Suhakam mencadangkan isu-isu mengenai pelarian ini dapat kita selesaikan. Jadi dia memberi imej tertentu kepada kita, tapi dalam masa yang sama saya rasa kalau kita tidak ada SOP ataupun garis panduan mengendalikan pelarian ini, tidak mereka dilonggokkan bersama-sama dengan pendatang tanpa izin dan sebagainya, itu perkara yang patut kita ambil. Bagaimana pula dengan sokongan pihak lain terhadap apa yang dilakukan oleh Suhakam ini? Saya rasa dari segi sokongan kita memang mendapat sokongan yang kuat daripada CSO, NGO, ya, badan-badan bukan kerajaan, dan juga daripada badan-badan antarabangsa. Kita sentiasa berkolaborasi dengan mereka dalam usaha untuk memertabatkan hak asasi manusia di peringkat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. So kita, kalau kita nak sebut satu persatu, memang kita rasa dia sangat detail, ya, tapi kita terus memberikan tumpuan kepada isu-isu mengenai orang asal misalnya, ya, refugees yang kita sebut, dan juga orang tanpa warga negara ni, ya, orang yang tanpa dokumen. Jadi kita sentiasa mendapat sokongan daripada pihak-pihak tertentu dan untuk kita meneruskan usaha kita supaya mereka ini mendapat hak asasi mereka. Dan juga yang terbaru adalah keterlibatan Suhakam di peringkat antarabangsa. Apa yang dapat saya baca di sini adalah bagaimanakah Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia, Suhakam, dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan juga Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Filipina telah memperbaharui memorandum persefahaman MOU untuk mencari penyelesaian jangka masa panjang kepada isu tanpa kewarganegaraan di Sabah. Yang mana yang Datuk sebutkan sebentar tadi. Isu ini sudah panjang sebenarnya, Datuk. Jadi bagaimana langkah kehadapan? Kerana ini adalah berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun. Tahun ini sehingga 2028. Soalan terakhir. Sebenarnya kita baru je semalam, ya, saya baru balik daripada Sempurna, kita menandatangani MOU dengan Komnas HAM dan juga CRPH, ya, jadi Human Rights Commission of Philippines. Jadi kita memperbaharui kita punya perjanjian, dan ini untuk tempoh 5 tahun, dan kita merancang program-program tertentu, terutamanya di Sabah lah, mengenai isu orang tanpa warga negara. Dan kita juga merasakan bahawa isu ini dah terlampau lama. Dan kalau semalam dalam lawatan kita ke pulau-pulau yang ada rakyat yang tidak tanpa dokumen, tanpa warga negara, jadi mereka meminta perkara ini dapat diselesaikan. Dan kita berharap dengan MOU ini kita dapat selesaikan, insya-Allah. Itu sebenarnya apa yang kita mahukan, dan semoga kita boleh panjangkan lagi perbincangan mengenai perkara ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan pencapaian Suhakam selama 24 tahun. Baiklah, Munawar sudah pun bersedia bersama dengan rakan-rakan pelapor untuk kita mengetahui apakah keadaan di tempat mengundi sekarang. Munawar, silakan. Ya, benar tu Ridwan, sudah pastinya pada ketika ini kita ingin memberikan ruang dan juga gambaran kepada penonton, khususnya apa yang berlaku dalam hari pengundian pada hari ini bagi pilihan raya kecil P161 Pulai dan juga N13 Simpang Jeram. Dan kalau tadi di awalnya kita berikan gambaran suasana di beberapa lokasi ataupun pusat pengundi di P161 Pulai, sekarang ini kita nak dapatkan gambaran bersama dengan sahabat-sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia untuk PRK N13 Simpang Jeram. Terlebih dahulu bersama dengan Nur Fatihah dan kemudiannya bersama dengan Hana Adlin Nasution. Silakan. Ya, Munawar, saya kini berada di Kolej Vocational Muar, merupakan salah satu daripada 14 pusat mengundi Dewan Undangan Negeri N13 Simpang Jeram. Baik, di sini terdapat 6 saluran disediakan bagi 3,925 pengundi yang melibatkan penduduk di sekitar Sungai Abung. Baik, bagi melancarkan dan menjagakan keamanan di sini terdapat 52 petugas SPR, 16 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, 2 anggota Polis Trafik dan 2 rela ditugaskan
diasaskan di sini. Jadi ini diharap dapat melancarkan dan memudahkan lagi proses mengundi yang sedang berlangsung di sini. Okey, baik. Pengundi juga saya lihat mulai hadis awal jam 7.45 pagi tadi lagi bagi menunaikan tanggungjawab mereka walaupun pengundian bermula tepat jam 8 pagi tadi. Cuaca kelihatan baik walaupun seketika tadi agak mendung, namun ia tidak mematahkan semangat untuk pengundi di sini keluar untuk mengundi. Oleh itu bagi yang sedang merancang untuk keluar mengundi, jadi pastikan anda mengikuti cadangan masa yang digalakkan oleh pihak SPR dan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan bawa kad pengenalan. Dalam pada itu pihak SPR juga turut mengingatkan kepada pengundi untuk tidak menyerahkan kad pengenalan anda kepada mana-mana individu selain daripada petugas pilihan raya. Baik, saya kira itu dahulu daripada pusat mengundi Kolej Vocational Muar ini. Kita ke rakan tugas saya, Hana. Fatihah, terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pechai yang merupakan salah satu daripada 14 pusat mengundi yang dibuka bagi pilihan raya kecil N13 Simpang Jeram hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan penonton semua, suasana di sini telah pun meriah seawal pukul 7.15 pagi tadi dengan orang ramai telah pun mula beratur untuk menunaikan tanggungjawab mereka sekali lagi sebagai rakyat Malaysia hari ini. Dan untuk makluman anda, hari ini cuaca di sini cerah dan mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pada hari ini di sini ribut petir di beberapa tempat dan bagaimanapun kita doakan semoga cuaca cerah hingga ke petang dan tamatnya proses pengundian pada hari ini pada pukul 6 petang nanti. Dan untuk makluman penonton, di sini merupakan lokasi mengundi bagi calon pilihan Pakatan Harapan Nazri Abdul Rahman yang dijangka hadir pada pukul 10 pagi nanti untuk mengundi, dan beliau yang juga merupakan timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri akan bertemu dua lagi calon, iaitu calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Mazrul Yahya dan calon bebas S. Jagannathan. Dan sedikit perkongsian, jumlah keseluruhan pemilih yang layak mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pechai ini adalah seramai 2,821 pengundi dan sebanyak 5 saluran dibuka pada hari ini dengan dibantu seramai 35 petugas SPR. Dan kepada anda penonton, terutamanya yang merupakan pengundi bagi kawasan N13 Simpang Jeram, ayuh tunaikan tanggungjawab anda hari ini. Jangan lupa untuk bawa kad pengenalan anda, berpakaian sopan dan semak saluran mengundi anda di MySPR Semak. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pechai, pilihan raya kecil N13 Simpang Jeram. Saya Hana Adlin Nasatiun Ahmad yang sahih di RTM. Kita bersama Munawar. Ya, terima kasih Hana Adlin Nasution Ahmad dan juga Nur Fatihah atas perkongsian gambaran semasa khususnya bagi proses pengundian yang berlangsung pada hari ini di dua buah lokasi daripada 14 buah lokasi pusat mengundi di N13 Simpang Jeram. Dan sekarang ini kita nak terus saja beralih bersama dengan sahabat pelapor kita Nurul Ashikin Abdullah Halim yang sudah pun bersedia untuk memberikan gambaran semasa di salah satu lagi lokasi tempat mengundi bagi N13 Simpang Jeram. Silakan. Baik, masih perkembangan pilihan raya kecil Dewan Negeri N13 Simpang Jeram bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim. Ketika ini saya berada di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2, dan kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya keadaan di pusat mengundi ini sangat-sangat meriah dengan kehadiran pengundi ataupun pemilih berdaftar yang telah hadir sejak pukul 7.30 pagi tadi, namun mereka hanya dibenarkan melakukan proses pengundian tepat jam 8 pagi. Dan berdasarkan maklumat
maklumat yang saya terima daripada penyelia pusat mengundi iaitu Encik Hisham Deni. Untuk pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2 ini terdapat 5 saluran dengan jumlah pemilih berdaftar yang layak mengundi di sekolah ini adalah seramai 2,839 orang. Manakala petugas pilihan raya yang terlibat adalah seramai 45 orang. Dan kalau boleh saya kongsikan juga, aliran trafik di hadapan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2 ini lancar dengan bantuan daripada pihak polis bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Dan mengenai cuaca pula, sebenarnya pagi tadi cuaca di sekitar kawasan ini agak mendung, namun ketika ini ia sudah kembali cerah. Jadi kepada pengundi yang berdaftar yang mengundi di Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2 ini digalakkan untuk segera datang bagi menunaikan tanggungjawab anda. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit informasi penting mengenai pilihan raya adalah memastikan anda tahu saluran mengundi anda. Dan jika untuk maklumat lanjut, anda juga boleh hadir ke pusat mengundi dan ia akan dibantu oleh petugas pilihan raya. Dan pastikan anda bawa kad pengenalan ataupun bawa lesen memandu, atau pada yang mungkin kehilangan kad pengenalan, anda boleh bawa resit laporan kehilangan kad pengenalan anda. Pastikan anda mengikut arahan yang diberikan oleh petugas pilihan raya bagi melancarkan proses pengundian. Jadi itu laporan dari pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 2 bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim. Kembali kepada Munawar di studio, silakan. Baik, terima kasih Nurul Ashikin Abdul Halim atas perkongsian semasa khususnya di N13 Simpang Jeram pada ketika ini. Sekarang ini dah melalui 9.03 pagi dan sudah pasti 1 jam setelah pintu ataupun pusat mengundi telah pun dibuka bagi kedua-dua Parlimen dan juga PRK N13 Simpang Jeram. Dan alhamdulillah rata-rata cuaca yang digambarkan baik pada hari ini dan juga segalanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini untuk perkongsian Selamat Pagi Malaysia kembali bersama dengan Ridwan Mustafa. Terima kasih banyak-banyak Munawar. Jadi hari ini di hadapan saya ini seperti biasa produk jamu jelita. Hari ini saya bersama dengan Puan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Depan saya sekarang ada 3 produk. Puan Atira nak mulakan yang mana dahulu pada pagi ini? Terima kasih banyak Ridwan. Assalamualaikum buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, sebenarnya Ridwan, hari ini macam biasa jamu jelita datang ke set Selamat Pagi Malaysia. Tak lain tak bukan kita nak tunjukkan kepada anda tentang produk-produk dari jamu jelita. Sebab baru-baru ni Ridwan, kita ada baca bahawa 1 juta rakyat Malaysia yang memasuki usia emas ada masalah penyakit berangkai. Agak-agak penyakit berangkai tu apa yang korang faham sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau nak tahu bila bercakap tentang penyakit berangkai ini adalah salah satu penyakit yang melibatkan kita kena kurangkan. Setengah orang kalau makan gula berlebihan tak boleh, kalau makan garam berlebihan tak boleh, kalau makan seafood berlebihan pun tak boleh kerana hal ini akan membebankan masalah kesihatan. Dan kalau kita ikutkan dengan corak hidup rakyat Malaysia ini yang tidak aktif, tak amalkan diet sihat, tak amalkan makanan sihat, pastinya hal ini menjejaskan kesihatan. Dan menurut pakar pemakanan pun sebenarnya memang betul. Semua orang akan menunjukkan perubahan fizikal selari dengan usia, tapi kalau kita amalkan gaya hidup sihat, kita amalkan pemakanan yang sihat, hal ini boleh menyebabkan, boleh bantu kita untuk melambatkan proses tersebut Ridwan. Sebab tu orang cakap di usia muda lah kita kena jaga makan, kena amalkan pemakanan sihat, amalkan gaya hidup sihat untuk pastikan kita ada kesihatan yang baik di usia emas kelak. Dan kalau cakap tentang isu pemakanan ni, atas sendiri akui itu benda yang paling susah untuk kita lakukan, terutama bila menjadi kebiasaan. Macam atas sendiri pagi tadi pun dah breakfast nasi goreng. Kita orang Malaysia ni memang pagi-pagi kita dah cari benda yang berminyak, kita minum manis, itu normal. Dan lagi bila tak jaga makan, mulalah kita ada masalah berat badan meningkat, menyebabkan kadar metabolisme badan menurun. Dan hal itu sebenarnya kalau korang nak tahu, itulah menyebabkan kita ada masalah, mudah dapat penyakit dan mudah terjejasnya kesihatan kita. Dan sebab itulah jamu kita bawakan produk jus ini adalah seperti anda lihat di kaca TV, ini merupakan produk yang kita formulasikan daripada pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah yang mengandungi 50 buah yang bermutu dan berkualiti tinggi yang kita import daripada, kat sini ada tulis, daripada Eropah, Timur Tengah, Nusantara. Dan antara buah-buahan yang kita pilih bukan buah-buahan sebarangan. Jaminan Atira anda boleh lihat di tepi kotak, kita telah tampilkan buah-buahan yang kita pilih dan antaranya buah macuberry. Dan kalau anda nak tahu kenapa kita pilih buah macuberry, sebab macuberry telah terbukti merupakan buah yang kita boleh panggil sebagai buah super antioksidan.
Kalau cakap tentang antioksidan, apakah kebaikan antioksidan? Okey, sebenarnya kalau anda nak tahu, antioksidan ni berfungsi untuk meneutralkan radikal bebas. Dan radikal bebas ni sebenarnya adalah benda yang menyebabkan kita mudah untuk terdedah dengan penyakit, isu masalah kesihatan, isu masalah kulit, dan kita sebenarnya tak sedar. Kadang-kadang kita dekat tepi, orang tepi kita bersin, itu pun salah satu punca kita ada masalah penyakit. Belum kita terkena dengan asap rokok, habuk dan sebagainya, dan hal itu pun sebenarnya serba sedikit menyebabkan kita ada masalah gangguan kesihatan. Dan kalau nak tahu sebenarnya untuk produk jus Serunding Underlife ni, apa yang anda boleh syorkan kepada anda, terutama yang tengah tengok Selamat Pagi Malaysia, dan salah satu masalah yang anda tengah alami adalah kadang-kadang nak berdiri pun tak larat, anda solat kena berkerusi, kadang-kadang tu nak buat apa aktiviti semua terbatas oleh kerana faktor kesihatan ataupun faktor tubuh badan dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Ataupun ada yang jenis ada masalah rawatan, ada masalah kesihatan yang kena dapatkan rawatan kesihatan dan sebagainya. Anda wajib cuba produk jus Serunding Underlife ni, sebab alhamdulillah banyak maklum balas yang kongsikan dengan minum jus Serunding Underlife, kesihatan bertambah baik, badan tak mudah dapat penyakit, badan pun sentiasa berstamina dan cergas. Anda boleh lihat di kaca TV macam saya cakap tadi, bahan-bahan yang kita formulasikan bukan bahan-bahan biasa, antaranya buah-buahan yang memang tinggi antioksidan, yang bermutu tinggi, yang berkualiti, dan kita pilih, bayangkan sebotol ni ada 50 buah dah, tak payah lagi kita dekat luar tu nak pergi cari buah mulberry ke blueberry, nak cari herba-herba dan sebagainya untuk kesihatan. Minum je jus Serunding Underlife, sebotol kaca ni dah ada 50 buah yang mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan. Yang paling penting kalau anda nak meningkatkan mutu tahap taraf kesihatan, minum jus Serunding Underlife 2 kali sehari. Ini adalah produk yang terjamin, kalau anda beli anda pasti puas hati. Okey, itu produk campuran buah dan herba. Betul. Kalau yang ini pula bagaimana? Apa bezanya kedua-dua produk ini? Okey, atas suka soalan tu. Sebab hari ini memang ada bawakan produk yang salah satunya memang beza lah. Untuk seterusnya kita dah bercakap pasal kesihatan. Produk seterusnya adalah produk penjagaan kulit. Ini adalah produk yang kalau nak tahu ramai yang sangat berpuas hati kalau beli. Ramai cakap Atira suka pakai jamur jita sebab jamur jita ni harga mampu milik, semua orang boleh beli, dan yang paling penting sangat berkesan. Dan kalau nak cakap tentang produk Puak Pinky Plus, ini adalah produk yang kalau nak tahu sebulan terjual hampir 30,000 botol. Atau tak tipu, ini memang kisah benar, ramai yang dah amalkan, dan kita pun dah 11 tahun di pasaran. Bayangkan berapa ramai yang dah beli, berapa ramai yang repeat order. Dan salah satu yang berpuas hati dengan kehebatan produk Puak Pinky Plus, ini adalah testimoni kita. Anda boleh lihat, kamera boleh fokus. Ini merupakan testimoni kita yang ada masalah kulit berjerawat di penuh satu muka. Dan sebenarnya berlaku akibat sensitif. Dia sensitif dengan habuk-habuk. Kalau kena dengan pasir-pasir yang halus-halus pergi pantai kan, dia akan naik jerawat. Dia kata bila dia makan apa-apa ubat-ubat untuk jerawat tu, dia hanya sementara, tak hilang berterusan. Tapi dengan amalkan produk Puak Pinky Plus, alhamdulillah anda boleh lihat kalau dulu kulit dia penuh jerawat, selepas dah tak ada jerawat. Itu dia kebaikan produk Puak Pinky Plus yang anda kena tahu. Dan sebenarnya dalam produk Puak Pinky Plus ni, anda boleh lihat di kaca TV, kita memang menggunakan juga buah-buahan beri, dan selalu ada sebut dalam produk Puak Pinky Plus ni banyak kebaikan. Tinggi vitamin C, tinggi antioksidan, buah-buahan semuanya memang merupakan buah-buahan yang boleh bagi kita kebaikan vitamin E, kebaikan vitamin C. Malah dalam produk ini juga ada coenzyme Q10, ada tomato, ada apple stem cell yang mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit. Sebab tu rata-rata yang dah amalkan produk Puak Pinky Plus ni memang tak tipu punya. Diorang memang sangat berpuas hati dengan kehebatan Puak Pinky Plus ni. Yang mana kalau dulu ada masalah jeragat, kadang-kadang kan dulu kalau kita bercakap pasal jeragat, orang selalu kaitkan dengan isu faktor usia. Tapi sebenarnya orang muda pun ada jeragat. Ni data tak tipu. Bukti data tunjuk orang muda pun ada jeragat sebab salah pilih produk, pakai produk pengelupasan, nak putih cepat, lepas tu ada masalah jeragat. Nasib baik jumpa produk Puak Pinky Plus. Alhamdulillah amalkan selama 3 botol, jeragat dah makin pudar. Anda boleh lihat jeragat bawah mata dia dekat pipi tu dah semakin pudar berkat penggunaan produk Puak Pinky Plus. Jadi anda yang ada masalah jeragat, ada masalah tulang kulit tak sekata kulit kusam, sekarang RM29 saja, harga asal RM39.90, dan sedikit demo dari Atira. Betul ke Puak Pinky Plus ni ada vitamin C, tinggi antioksidan. Jadi kamera boleh fokus. Depan Atira adalah larutan betadine yang akan campurkan dengan produk Pearl White Pinky Plus. Okey. Warna kuning ni apa? Ini larutan betadine. Okay. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda macam mana Puak Pinky Plus boleh menjernihkan air yang gelap ni menjadi natural. Jadi sebenarnya apa yang saya nak share kepada anda, sebenarnya dalam produk Puak Pinky Plus ni memang kita menggunakan rumusan vitamin C yang sangat tinggi dan juga buah antioksidan, dalam masa yang sama berfungsi untuk menetralkan radikal bebas yang boleh menjelaskan isu kulit kita. Dan yang terakhir buat hari ini lemon curl. Kita bercakap pasal kesihatan kulit, tubuh badan pun sangat penting. Macam anda sendiri atau tak tipu, ramai je yang kongsi DHQ kata minum lemon curl. Kalau dulu ada masalah berat badan berlebihan, sekarang dah tak ada lagi masalah sedemikian. Ini testimoni kita. Kalau dulu ada masalah berat badan 110 kilo, akibat apa? Akibat makan berlebihan. Tak ada isu lain dekat Malaysia. Kalau ada masalah berat badan, punca dia adalah
adalah kerana makan berlebihan. Dengan menggunakan produk Lemon Curve, anda boleh lihat sekarang berat terkini 75 kilo. Jadi yang mana mencari produk yang bersumberkan detox secara semula jadi untuk bantu melancarkan sistem penghadaman, untuk bantu anda dapatkan berat badan ideal, boleh cuba Lemon Curve ni. Dan sedikit pengurusan daripada Atira kat sini. Anda boleh lihat. Okey, ini adalah air yang kita campurkan dengan minyak. Anda di rumah boleh bayangkan, kamera boleh fokus. Okey, anda boleh bayangkan bahan-bahan dalam produk buat bikin plastik yang seperti anda lihat di kaca TV, ada lemon, ada limau gedang yang kegunaannya untuk melawas, singkirkan lebihan makanan, singkirkan toksin. Dan Lemon Curve ni kalau nak tahu, satu botol Ridwan ada 10 secik untuk penggunaan 10 hari. Anda boleh amalkan kaedah 1 hari 1 secik kalau nak bantu anda dapatkan berat badan ideal. Kita dah buat demo. Dan sedikit pengurusan dari Atira, ini adalah minyak yang anda boleh bayangkan kita punya toksin ni, Duan. Ada lapisan minyak kat atas. Lapisan minyak, sisa makanan yang kita sebenarnya hari-hari kita ni makan. Ada orang ramai jadi kat luar tak nafikan. Sebab ada yang jenis bukan hari-hari melawas, makan 3-4 hari baru melawas. Jadi inilah dia yang terjadi, tersimpan mendak dalam perut kita, dalam usus kita. Jadi apakah kebaikan Lemon Curve ni? Dalam ni ada inulin, iaitu fiber serat larut yang akan bantu menyerap, meresap semua sisa makanan kita, toksin-toksin kita, dia akan kumpul semua minyak-minyak sisa makanan yang tidak terhadam tu. Lepas tu kita akan keluarkan, singkirkan daripada perut kita, daripada usus kita melalui sistem pelawasan. Sebab tu kita cakap produk Lemon Curve ni dia bantu melawaskan, dalam masa yang sama bantu kita untuk dapatkan berat badan ideal. Jadi anda di rumah nakkan kesihatan yang terbaik secara berpanjangan, jangan lupa dapatkan produk jus Rejuvenate Life berharga RM18.90. Nak kulit cantik, bebas masalah, tak ada jerawat, tak ada jeragat, tak ada masalah kulit kusam dan sebagainya, boleh dapatkan produk Puat Pinky Plus. Dan akhir sekali, Lemon Curve ini adalah produk yang boleh bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal, bantu melawas. Dalam masa yang sama, kalau rasa rindu nak pakai baju lama yang tak muat, terintai-intai sebab masalah berat badan yang tidak, orang kata apa, saiz badan yang tidak seimbang, anda boleh dapatkan Lemon Curve. Sekarang ada promosi potongan hebat di Jombai. Kita ada orang kata apa, Malaysia Sale yang berlangsung hari ini, dan anda boleh dapatkan semua produk kami di www.jombai.my ataupun hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Kita ada stokis seluruh Malaysia. Dan jangan lupa follow TikTok Jamu Cerita, Jamu Cerita Official. Kita ada buat live dan juga kat situ banyak promo-promo. Kalau anda berminat dapatkan produk kita, boleh dapatkan di TikTok Shop, Shopee Jombai dan belian di kedai jamu dan juga stokis-stokis yang berdekatan. Okey, jadi nombor telefon ada tertera di kaca TV anda. Anda boleh hubungi untuk anda dapatkan 3 produk yang telah pun dipromosikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, untuk berkongsi kepada semua tentang produk-produk dan juga kebaikan produk Jamu Jelita. Baiklah, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, Syuhaida akan bersama dengan anda. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah, negara ini bukan biasa. Negara ini punyai hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat.
Okey, sekiranya anda mahu meningkatkan tahap confident anda, pastikan anda menggunakan Iba perfume ini. Kalau orang kata kalau lalu tu kalau cuci pun baju pun masih naik lagi bau dia, Iqbal ya. Ini kita bersama dengan pengasasnya hari ini untuk berkongsi pada anda berkenaan kelebihan Iba perfume. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat alhamdulillah. Lama kita tak bertemu kan. Yeah. Okey, macam biasalah Iqbal, kongsikan bagaimana sebenarnya Iba perfume ini boleh menjadi satu perfume gantian. Tak payah dah nak beli perfume-perfume wangian yang berjenama, seangkatan saja sebenarnya baunya ya. Ya, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum semua kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Shu. Agak lama saya tak bersama dengan Shu kan. Dan hari ini memang sangat-sangat berbeza berbanding dengan sebelum-sebelum ini kerana ada hadiah yang sangat luar biasa yang kita akan berikan dan kita pun nak meraihkan Hari Malaysia yang tak lama lagi kan. Jadi tuan-puan boleh simpan dulu nombor telefonnya. Paling penting simpan dulu nombor telefon Iba perfume yang tertera tu 019 9500 untuk WhatsApp saja. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan, saya sebenarnya merupakan seorang pengumpul minyak wangi juga. Saya kumpul lebih daripada 200 jenama minyak wangi antarabangsa dan telah pun pergi ke lebih 30 negara untuk mendalami tentang minyak wangi. Baru saja pulang pada beberapa minggu lepas dari Jepun dan pada minggu hadapan saya akan pergi ke London untuk belajar mendalamilah. Jadi banyaklah saya pergi ke luar negara tu sepertinya di negara Arab, Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand, juga Shanghai, Jepun. Jadi semua itu untuk mendalami tentang minyak wangi. Dan tuan-puan, apa yang tertera di tuan-puan sekarang ini adalah di depan saya, di sebelah saya ini adalah hadiah yang kepada tuan-puan yang cepat untuk membeli. Jadi ini bukan untuk dijual, ini adalah hadiah. Jadi tuan-puan kena cepat-cepat ambil nombor telefon sebab saya akan hanya bagi kepada terhad saja. Yang 5 tingkat ni? 5 semua tingkat. Bukan satu je? Ya, maksudnya bagi seorang pembeli akan dapat hadiah. Okey. Wow. Jadi saya menitik beratkan tentang wangian yang tidak memeningkan kepala, tidak hapak bila dipakai dan juga wangian itu eksklusif yang tidak sama dengan orang lain. Dengan harga yang sangat murah sebenarnya nak dibandingkan dengan minyak wangi di luar sana kan. Dan kita buat unisex untuk lelaki dan juga wanita. Jadi tuan-puan, dengan harga RM170 sahaja, tuan-puan akan menerima 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai oleh lelaki dan juga wanita selama 4 ke 5 bulan lamanya. Dan untuk pembelian satu set, untuk pembelian satu set, tuan-puan akan menerima hadiah dengan pelbagai desain yang ada contohnya di tangan saya ini. Untuk pembeli hanya 50 orang terawal sahaja. Ini kena peka, 50 orang terawal sahaja akan menerima hadiah beg ini untuk pembelian satu set. Dan lebih menarik hari ini sahaja untuk pembelian 2 set. Maknanya 4 botol minyak wangi, tuan-puan akan menerima hadiah ini. Ini tidak kiralah berapa orang, tak terhadlah kepada berapa orang, 50 ke lebih ke, akan dapat hadiah set ini sebanyak 5 jenis ini. Bagi pembelian 5 set, sekali lagi saya bagi tahu, untuk siapa yang beli 2 set minyak wangi IBA akan dapat 1 set ini hadiahnya. 2 set tu maksudnya kotak hitam ni ke apa? 2. Ini 1 set kan? 2 maksudnya akan dapat 4 botol minyak wangi. Dan akan dapat juga yang ini. Jadi 2 set tu berharga RM340. Handbag pun dapat ke ini je? Ini saja. Inilah kalau beli 2 set dapat ini saja. Yang ni 1 set, kalau beli 1 set sebenarnya pun dah cukup kalau siapa nak cuba, sebab ini pun memang sangat cantik dan kita hanya bagi kepada 50 orang terawal sahaja akan dapat hadiah ini. Jadi tuan-puan, bila muncul saja poster, cepat-cepat ambil nombor telefon dan WhatsApp saja. Jangan hubungi, jangan call. WhatsApp saja, bagi tahu nak order Iba perfume berapa set. Jadi sekarang poster yang muncul tu, tuan-puan boleh ambil gambar sebelum dia hilang. Kita bersiaran sekejap saja kan. Bila-bila masa saja kita boleh berhenti ni. 019 9500 bagi tahu saja nak order Iba perfume ataupun IBA perfume di nombor 019 9500. Hanya 50 orang saja yang akan dapat ini dan kepada semua pembeli yang beli 2 set akan dapat set ini. Dan ini metode yang tahan lasak juga dan memang menjadi kegilaan ramailah. Dan saya juga antara salah satu inspirasi saya untuk menghasilkan IBA perfume ketika saya pergi ke Dubai, di salah satu hotel yang termahal di dunia. Di situlah saya belajar untuk mendalami tentang minyak wangi, betapa sukarnya untuk menghasilkan minyak wangi. Dan ada koleksi IBA ni dihasilkan di antara kilang yang terbesar di dunia dan dihasilkan oleh 3 orang pakar perfumer. Sebab saya walaupun berniaga lama, kita tak boleh nak katakan sebagai seorang pakar kan, kita memerlukan. Dan
ini adalah permintaan kita, pengeposan kita untuk order selama 1 jam. Dan kita tak ada ejen, tak ada stokis, hanya boleh dapatkan di sini saja. Jadi RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak, 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai oleh lelaki dan juga wanita, dan memang stok dijamin ada. Dan lebih penting juga kepada sesiapa yang tak tahu nak buat bayaran secara transfer online, boleh juga dilakukan secara COD. Barang sampai baru bayar. Maksudnya kena sediakan cash dalam masa 3-4 hari. Sebenarnya sama. Jadi cuma dia ada tambahan charge COD sebanyak RM5. Jadi kalau nak, bagi saya terus cepat-cepat WhatsApp. Di tangan saya ni pun WhatsApp dah masuk bertubi-tubi. Okey. Jadi tuan-puan, bagi tahu saja nak order Iba perfume. Hari ni kalau tuan-puan bertuah akan dapat yang ini. Ini confirm dah. Maksudnya yang beli 2 set confirm akan dapat hadiah set periuk sebanyak 5 ini. Tingkat ni banyak sangat. Jadi dah dapat. Kalau ikutkan harga ini, saya tengok di kedai ada yang jual RM300. Ya, sebab material pun dengan ada penutup kaca semua, dan besar juga, dan dapat 5 bukan 1. Cuma kena beli 2 set kalau nak dapatkan yang ini. Jadi kalau di tangan saya ini untuk pembelian 1 set. Jadi IBA perfume, bagi tahu saja nak order IBA perfume, WhatsApp saja. Kalau hubungi tak sempat nak jawab. Jadi tengok sikit, tunjuk sikit skrin tu, dah ramai. Di tangan saya ni pun dah banyak dah mesej bertubi-tubi dah WhatsApp. Bagi tahu saja nak order Iba perfume, berapa set, dan kita akan hantarkan dengan kadar segeralah. Okey. Jadi inilah mesej yang tuan-puan hantarkan. Jadi bagi tahu nak order Iba perfume RM170, dan saya sebenarnya menitik beratkanlah, bagi wangian itu tidak pening. Bila dipakai lama kan tidak hapak. Sebab ada setengah orang mempunyai alergi pada bau. Macam saya juga, kalau bau terlalu kuat saya akan pening, dan boleh jadi pitam juga kalau terlalu kuat. Sampai tak boleh bekerja. Dan sebenarnya minyak wangi ni bukanlah barangan keperluan, tetapi dia dah menjadi keperluan bagi orang yang berkerjaya, bagi seorang isteri, untuk suami, dan suami juga untuk isteri. Dan ramai juga yang beli IBA ni buat hantaran perkahwinan. Dan sangat murah sebenarnya. Untuk RM170 ni boleh pakai 4 ke 5 bulan lamanya. Dan tuan-puan, sambil-sambil WhatsApp sekarang ni, kita ada beberapa saat saja lagi untuk ambil nombor telefon. WhatsApp, bagi tahu saja nak order Iba perfume. Nombor telefon pun sekali dah ingat, 019-9500. Dan sambil-sambil kita tengok tu, boleh tengok apa kata pengguna. Jadi sambil tu ambil nombor telefon dan WhatsApp sekarang. Dalam tu apa kata pengguna, jom kita nak saksikan satu video testimoni seorang pelanggan yang menggunakan Iba perfume. I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun still wangi, I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga, tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Okey. Memang seronok. Ini ada orang komen, dia kata barang tak sampai lagi. Sebenarnya kita memang bila post hari ini, kecuali Sabtu Ahad kita tak akan postkan lah. Dan memang kita akan postkan dengan kadar segera. Saya tak nak lagi berbunyi-bunyi macam barangan seperti dulu tak sampai, sebab memang siapa yang order, kalau COD, mereka hanya ada tempoh, kita hanya ada tempoh dalam 2-3 hari untuk postkan. Jadi kalau tak post, memang mereka akan ada macam report macam itulah. Jadi sebenarnya sekarang isu yang setahun yang lepas sudah tidak ada. Jadi sekarang ini bila order memang barang akan sampai. Cumanya beg kita ada pelbagai design, dan hanya kepada 50 orang terawal yang order sekarang hanya akan dapat beg ini dengan pelbagai design. Dan kepada yang order 2 set akan dapat set periuk sebanyak 5 periuk ini. Yang ini confirm dapat. Cuma kena cepat sebab stok kita memang sangat terhad. Jadi tuan-puan, apabila muncul saja poster, ada beberapa saat saja lagi, terus ambil nombor telefon Iba perfume di 019-9500
9,500. Sekali lagi saya ulang, 019-9,500. Okey, jadi tuan-puan, untuk kali terakhir poster ini muncul, boleh ambil nombor telefonnya sebab saya pun jarang akan bersiaran lagi. Kita sampai sini saja. Boleh WhatsApp dan ambil gambar poster, akan muncul beberapa saat saja lagi. Jadi kena cepat-cepat order sekarang. Dan bertuah untuk order 2 set sekarang. Ya, kalau nak berbaloi boleh beli 2 set. Buat hantaran Periuk ambil masa untuk rewang untuk memasakkan pengantin kan. Okey, terima kasih Iqbal Sumita ini untuk berkongsi berkenaan Iba Perfume. Jangan lupa anda boleh hubungi talian tertera untuk mendapatkan segala promosi yang ditawarkan oleh Iba Perfume. Terima kasih Iqbal sekali lagi bersama kita hari ini di studio. Seterusnya pada pagi ini kami nak bawa anda sama-sama saksikan, ini ada satu pakej kisah rakyat Malaysia yang bertajuk Tanaman Bunga yang disediakan oleh pelapor kami iaitu Siti Nurul Husna Bokhari. Jom sama-sama kita saksikan. Tidak dinafikan ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan 2 tahun lalu memberikan impak kepada sesetengah peniaga. Bermula sebagai peniaga bingkai gambar, Rauzah Ahmad mula mengusahakan nursery menjual bunga sejak 3 tahun lalu dengan memberi fokus kepada tanaman orkid. Pengusaha Ayu Rauzah Orkid ini mula menanam lebih banyak spesies bungaan dan sehingga kini memiliki lebih 400 spesies pokok bunga dan ribuan pokok hiasan yang dijual di nursery yang terletak di tepi jalan ini. Nursery ini saya rasa dekat lepas COVID, sebelum COVID, sebelum PKP, saya dah buka nursery ini secara berperingkat lah. Tapi sebelum nursery ini sebenarnya kita menjaga frame, jual frame dekat Bandar Muar tu, Lorraine frame. Tapi masa kita beralih ke nursery ni, bila atas faktor umur, rasanya macam bila dah umur macam ni sesuai untuk dengan tumbuh-tumbuhan lah. Rasanya lagi mesra alam macam tu lah. Dalam Supeka macam tu lah kawasan ni. Sebenarnya kita sewa sebenarnya kawasan ni, bukan kita punya sendirilah. Sebelum ni tempat ni terbiar, jadi kita tengok ada potensi untuk dibangunkan. Kita jumpa pada tuan tanah ni untuk kita bina nursery lah. Sebenarnya kita bermulanya adalah memang kita orkid lah. Kita orkid. Bila kita nampak pasaran orkid tu, nampaknya macam kalau bunga ni lebih tahan lama. Tapi bila semakin hari pelanggan kita tu bertambah, jadi kita cuba bermacam-macam jenis lah. Ada yang tumbuhan berdaun, tumbuhan berbunga. Jadi bila orang datang ke tempat kita ni, boleh ada macam-macam lah. Lagi rasanya rasa seronok lah untuk dia orang datang kat sini. Bagi mempromosikan bunga yang ditanam di nursery, Rauzah atau Kak Oja menggunakan laman sosial Facebook sekaligus menjadikan medium ini sebagai platform untuk menjual bunga selain mendapatkan tip mengenai penjagaan bunga. Kalau kita tengok dekat Google ke apa, memang rasanya berjuta-juta kot bunga. Bila kita pergi sana tengok, ada bunga ni lain, ada yang setengah-setengah tu dia orang dah kahwinkan, dah jadi lain, walaupun dari segi variety yang sama kan. Jadinya memang rasa seronok sebenarnya. Bila datang dekat sini, kalau daripada pagi tu sampai ke petang, tak perasan masa tu berlalu kan. Ada saja kerja nak buat. Mula menerima tempahan dari pelbagai pihak untuk menyewa pokok-pokok ini dalam majlis-majlis rasmi dan tidak rasmi. Kak Oja juga menerima pengunjung dari negeri berhampiran yang singgah bagi mendapatkan beberapa pokok bunga segar termasuk beberapa spesies orkid yang ada di tapak semayan berhadapan Jalan Bakri Muar ini. Setakat ni penjagaan di sini ni Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, sambutan tu rasanya dari ramai lah.
dapat kadang dia orang tak tahu nak pergi, dia orang call saya kat mana location. Kita pun ada Facebook. Jadi dia orang boleh tengok kat situ lah, insya-Allah. Kadang-kadang dia orang ni bila balik kampung kan. Jadinya bila balik kampung di ruang nampak nursery kita dia singgah. Kadang daripada Kelantan, Terengganu pun ada. Sebab kadang-kadang dia orang pergi ada kenduri kendara kat sini. Tu yang sambil-sambil datang jugalah ke tempat kita ni. Baiklah, untuk anda yang bercuti mungkin datang ke Muar, jangan lupa untuk menjamu selera dengan makanan-makanan yang sedap-sedap. Contohnya macam mi Bandung, kita ada sate Muar dan sebagainya. Tapi lajaklah 10 minit sebab di sini kita ada satu nursery yang sangat besar. Untuk anda yang sukakan tumbuhan seperti orkid yang di tangan saya ni ataupun banyak lagi tumbuhan bunga yang terdapat dalam nursery ini, jangan lupa untuk singgah ke nursery Ayu Raudah Orkid.